Okay, Assalamualaikum. So, hari ni kita nak cover topik pasal tracking. Okay, so tracking ni ada dua jenis. Satu yang dipanggil sebagai camera tracking, dan satu lagi dipanggil sebagai object tracking. So, camera tracking ni berlaku bila mana kita track the movement of the camera. Dia tak ada objek yang bergerak dalam tu, and dia hanya camera punya movement, and kita nak letak something kat dalam shot tu. So sebagai contoh, kalau kita tengok kat sini, kita letak wording ni lah kat dalam shot kita, ataupun awak boleh letak benda-benda lain. Contoh awak nak letak kereta ke, awak nak letak contohnya ada crack atas lantai ni ke, kan. So tu ada benda-benda yang kita boleh buat lah. Camera tracker ni tak ada isu sangat kalau dia punya camera movement itu dia bergerak steady, dia tak bergerak terlalu laju sangat, ataupun dia punya kamera tu dia tak ada blurry image, ataupun dia tak ada gangguan pada bahagian foreground untuk video shot tu. Maksudnya, contohnya tak ada objek yang terlalu dekat dengan kamera tu sampai menghalang the whole visual. So kalau ada benda macam tu, kadang-kadang dia akan mengganggu awak punya tracking lah. Okay, so satu lagi dia panggil sebagai object tracking. So object tracking ni sebagai contoh shot macam ni lah. Tapi sebenarnya shot ni dia tak terlalu obvious kan lah, dia punya object tracking dia. So basically kita nak letak something, effects dekat atas tangan dia. So kita nak buat benda ni kejap lagi. Okay, so kita nak put something, the effects, the CG effects tu kat atas tangan dia, and then kita akan try buat the object tracking. Okay, salah satu contoh lain yang saya boleh bagi something macam ni. Okay, so katalah sebagai contoh, saya as a director nak suruh awak, okay, kita nak kereta ni dalam shot kita punya contoh cerita kita, tapi saya nak cover up the number plate. So awak kena track kereta ni, the movement of the kereta ni, especially dekat this area. Kita kena track dia, and then kita akan nanti saya tunjuk cara dia macam mana kita nak tutup benda ni, and then kita boleh tutup, ataupun kita boleh cover, ataupun kita boleh replace dengan contohnya number plate lain dan sebagainya. Okay, so kita start dulu. Kita akan buat dulu object tracking yang tu leceh sikit. So saya start dengan dulu. Yang ni senang je, saya boleh settle dalam beberapa minit je kot. Okay, so first kali kita akan pakai saya akan bagi beberapa elemen dalam ni, material. First one kita akan bagi yang ni, torch ni. Oh sorry, kena bagi di sini. So kita akan bagi yang ni touch effects, dan kita akan bagi smoke effect. Okay, so tu dua, and then ada dua shot yang saya bagi, satu yang ni tangan ni, and then kita akan bagi aerial shot ni. Okay, so tu 4 item yang saya akan bagi nanti. So kita akan start dulu dengan yang bahagian tangan ni. So saya drag pergi ke composition, kita akan track tangan ni. Tapi isunya sekarang ni bila dia pergi ke end of the shot tu, dia off screen. So saya rasa tak perlu kot kita track sampai ujung. Kita just track maybe sampai 50 frame. Okay, so kalau kata ada isu dengan apa ada contohnya ada isu dengan awak punya number ni, bukan number, maksud saya kalau katalah dia punya ni dia tunjuk by seconds kan, ada 0.2 saat, 3 saat. So kalau kata awak nak tukar kepada frame ni, tekan control and click, control click, so dia akan jadi macam ni. Kalau awak nak pergi ke frame balik, dan awak boleh tekan control dan klik balik. Okay, so kita nak sampai frame 50 je, 50 frame, and then tekan right bracket dekat keyboard. Sorry, kita nak kita tekan right bracket, and then kita tekan N. Tak pun, kalau tak tekan bracket pun tak apa, terus tekan N. Sorry, tekan N untuk kita cut bahagian belakang ni. Lalu kita tekan B, dia akan potong depan. So saya nak tekan frame 60 dan tekan control
Shift X untuk kita potong dulu thing yang bahagian belakang tu. Okay, Ctrl Shift X, nanti dia akan terus cut bahagian yang kita tak nak tu. So dia akan ada cuma bahagian yang kita nak. So frame kosong sampai frame 50 tadi. Okay, so ini benda yang kita nak. Okay, so kita nak track and kita kena faham satu benda. Kita nak track tangan, means point yang kita kena cari ialah kat bahagian tangan ni. Dia tak boleh awak nak track, awak nak object tracking hand ni, tapi awak pergi track dekat kawasan luar ni. So dia tak boleh macam tu. Dia kena track dekat bahagian yang kita nak. Okay, so track ni dia based on point. Awak kena cari point-point yang bersesuaian. Selalunya lah kalau awak nak buat macam ni, awak dah plan out, awak dah tahu kalau awak nak track kat tangan, selalunya kita akan buat sikit marker. Marker bukan marker pen tu, maksudnya kita kena buat penanda kat tangan. So selalunya kita buat X dekat bahagian tangan kita tu, so supaya kita boleh track that point. Okay, so saya tunjuk contoh lain kejap, saya pause video, saya lupa. Right, so ni salah satu contoh tracking point. Bila masa contohnya saya nak track bahagian muka, so awak kena letak penanda dekat bahagian muka tu untuk membolehkan kita letak something dekat muka dia. Maksud letak something tu, maksud awak letak CG nak letak effects lah dekat muka dia, ataupun senang cerita macam ni lah. So bila awak dah track, so awak boleh letak 3D object dekat bahagian mata awak tu, supaya dia boleh follow pergerakan kepala kita. So bila kalau tak ada penanda ni, dia tak ada marker ni, so nanti ada problem untuk awak membuat dia punya tracking point dia. Okay, kalau mungkin awak ada kemusykilan macam mana pula lepas tu kita nak padam, ada cara dia. Bila kita dah berjaya track properly the kepala tu, nanti kita boleh ada satu prosedur tu di mana kita boleh padam point-point yang ada dekat muka kita tu. Sepatutnya kalau benda tu kita belajar dalam kelas visual effects lah. Kita tak perlu pergi sejauh tu, itu dia very details lah. So kita dalam kelas post production ni, awak perlu tahu juga pasal benda ni berlaku dalam post production. Lagi kalau awak ada shoot iklan ke, ada buat some wedding videography ke kan. So kadang tu awak nak letak nama pengantin tu kat atas meja sambil kamera bergerak. So benda-benda macam tu berlaku dalam post production lah. So kita akan belajar benda tu hari ni. So kita akan start dengan tangan ni dulu. So cara dia, first sekali awak kena pergi ke bahagian kanan ni. Kita nak bagi bahagian tracker. Kalau tak ada, memang selalu default dia tak ada so awak pergi ke window dan awak onkan tracker. Awak tick tracker ni, and then dia akan ada kat belah kanan ni lah, ataupun kat bahagian-bahagian lain. So kalau katalah dia beralih macam ni, contohnya ada kat atas ni, tiba-tiba kalau awak selesa macam ni, dan awak teruskan lah. Kalau saya suka dia duduk kat bahagian bawah ni. Dulu saya dah terbiasa dengan tracker ni duduk kat bahagian bawah. Okay, so kita nak buat dulu yang tangan ni. Okay, so kita buat sini dulu dan kita tekan pada track motion. Okay, so basically track motion ni track object lah, track motion. Okay, so dia ada satu track point, which is dia akan represent the position, and kita perlukan satu lagi untuk represent the rotation. Okay, so yang track point satu kita kena cari. Ini masalah dia bila mana tak ada marker yang saya sebut tadi. So kita kena cari benda-benda yang ada pada tangan dia untuk dijadikan sebagai tracking point. So yang first sekali yang saya boleh jumpa ni lah yang putih ni. Saya tak tahulah apa benda yang putih tu, dia punya kutil ke kudis ke, tak tahu apa benda. Tapi dia tak clear sangat. So mungkin kita boleh ambil yang this point ke. Ini nampak clear sikit. So saya ambil this one, yang warna putih ni, and then the other one, and make sure yang ni dekat frame 1 ni dekat frame 1, and then kita ambil the other one yang mungkin this one Okay, nak cara gerakkan dia, sorry saya tak beritahu cara gerakkan. Tarik yang bahagian dalam sampai dia jadi macam zoom macam tu, dan baru awak gerakkan. Jangan tarik bahagian luar ni, dia tak berapa efisien sangat. Dan lagi satu, jangan tarik ni yang tengah ni. Yang ni beralih nanti masalah.
So kita make sure dia duduk kat bahagian tengah. So tarik dekat kawasan ni. Okay, so kita tarik dan kita gerakkan kat. So yang X yang tambah tu yang kita nak dia letak dekat kawasan sini. Okay, and then selalunya saya perasan bila kita besar sikit ruang kat bahagian dalam, and saya kecilkan sikit bahagian dalam ni, tekan shift sambil kita kecil besarkan, result dia a bit better compare dengan kita biarkan secara default macam tu. Okay, so saya besarkan sikit dengan kecilkan. Okay, dan kita tekan this button, play button ni untuk dia analyze. Play button bukan dia play the video, tapi dia nak analyze the tracking point. Okay, so kita tekan play button. Okay, sampailah habis. Okay, kalau perasan dia, kalau you guys perasan lah, dia ada lari sikit. Okay, kita boleh tengok kat sini. Okay, yang tengah ni yang akan represent the current frame ini. So nampak still okay lagi. So kita check dulu yang track number, point number 2 ni dulu. Kita tengok dulu kalau dia ada lari. Okay, dia lari dekat frame 16, dia lari. So dia lari kat sini. So kita tarik balik, pergi ke tempat yang sepatutnya. Okay, lepas tu kita check lagi frame, selalunya kat frame 16. Lepas kita betulkan tu, saya play balik. Okay, dia lari juga kat frame 16 tadi, frame 17. Okay, so sekarang kat number 2 dengan confuse pula. So kita tarik dan kita gerakkan dekat sini. Okay, lepas tu check lagi frame 18. Dia jadi lari macam ni sebab tracking point tu dia tak clear, dia tak nampak dengan jelas. So dia akan kadang-kadang tu memang berlaku macam ni lah. So kita terpaksa kita buat secara manual. So yang daripada 22, 23, 24 nampak ok, 25 dia lari balik. Ok, dulu ni lah kerja saya buat tracking, tapi tak pernah pakai lah artifacts ni. Kita pakai software lain. Kalau macam kat company saya dulu, kita orang punya kita gerak tempat tak sepatutnya. Kita orang punya internal software yang memang company tu dia buat satu khas tracking software untuk company tu. So kita orang pakai, nama dia Voodoo. Okay, kalau rasa yang ni dah rasa macam nak try balik analyze, dan kita boleh try analyze balik lah. Dan kita tekan je play button ni. Tadi juga ke start pada berapa dia? 6 track number 2 8, 9, 30 ok, 31 ok, 32, 33. Dan kita try analyze sekali lagi, tengok dia dapat result ok tak. Nampak macam dah ok. Ok, so yang tu dah ok. Dan kita check pula dekat track number 1 ni, point 1. So awak nak check tu just klik je kat situ. Dan kita tengok dia, saya rasa tengok macam tak ada masalah lah track number 1 ni. Sebab dia punya yang dot putih kat tangan dia tu nampak clear. Ok, so nampak ok. So kita boleh penjelaskan the point yang kita dah dapat ni dengan cara kita pergi ke layer, pergi ke new, and then kita pergi ke null object. So apa function null ni? Null ni kita nak transfer data kita tu pergi ke sini.
Okey. Data yang tracking data tu kita nak letak dekat dalam null object ni. Null object ni dia macam handle lah. Dia macam handle untuk animation. Dia macam pemegang kat situ. So bila kita transfer je nanti, apa-apa elemen yang kita akan tambah nanti akan refer pada null dan bukannya pada video tu nanti. So nanti saya tunjuk apa maksud yang saya cuba sampaikan ni. So first kali kita pergi ke edit target. Kenapa saya punya null 2, awak punya mungkin null 1 kot, ataupun itu null je, pasal sebelum ni saya dah buat dekat sini kan. So dia consider sebagai ni null 2. So tak ada apa, dia asal null dia pun dah okey dah. Tak kisah null 10 pun tak apa. Okay, dah edit target, dah ada null, pergi ke sini, ambil edit target, kita make sure cari null. Okay, tekan ok dan tekan apply dan ok. Okay, bila kita dah ada tu, dia akan create satu ni null ni awak. So bila saya scrub, dia akan follow lah pergerakan tangan tu. Kalau dia tak follow cantik, means tracking awak ada masalah. Dan awak kena betulkan balik. Mana-mana yang lari tu awak kena betulkan balik. Kalau tiba-tiba dia punya ni tak follow the movement, dia bergerak ke sana, ke kiri, ke kanan ke, ada masalah dengan tracking awak. So awak kena tengok balik. Okay, so kita dah settle lah bahagian tracking. So ni kira the fun part ni, kita dah boleh start buat dengan masukkan elemen-elemen yang berkaitan kat dalam shot kita. So first kali kita nak masukkan touch windy ni. So touch windy ni kita masukkan, kita letakkan atas video dan kita placekan dia lah kat tempat yang awak rasa sesuai. Tekan S untuk scale size, saya besarkan. Okay, so saya letak sikit. So sekarang ni isu dia, dia punya api ni dia tak macam blend dengan kita punya video. Dia nampak macam fake sangat. So untuk bagi dia nampak blend tu, awak tekan F4 dekat keyboard, mode, kita tukarkan dia kepada add. Okay, ataupun screen. Screen saya set add lagi cuma kita ambil add lah. Okay, so sekarang kalau saya play, dia nampak kelakar lah, pasal api tu dia tak follow pergerakan tangan tu. So data yang kita dah transfer kat null ni tadi, kita akan what, kita akan suruh pula perkataan dia, kita akan apa bagian lah, kita akan assign video ni, touch ni kepada null. So kita macam beta artifact, video ni kena follow null punya movement. So kita tarik kat bahagian parent yang macam ulat gonggok ni kan. So awak tarik sini, dia awak pergi ke null. So awak letak di atas null. Okay, ataupun kalau awak nak senang, awak boleh pergi kat sini je dan awak tukar terus kepada null. Okay, so nanti dia akan terus follow. So bila saya tekan play, so sekarang dia dah follow lah, dah movement. Okay, okay, so apa yang berlaku lagi sepatutnya? So kalau kata kita tengok api kat tangan ni, dah keluar api kat tangan, sepatutnya akan ada keluar some kita kata apa, macam ada lighting lah kat tangan ni kan. Macam cahaya yang membara kan kat tangan ni. So kalau nampak clean macam ni, nampak lah fake dia, tak nampak, dia tak nampak natural lah. So cara yang saya buat selalunya, saya pergi ke layer, ambil new, ambil solid, dan kita tukarkan kepada maybe colour orange sikit. Ataupun awak boleh cari dekat sini ya. Klik this button dan kita try cari colour yang sesuai. Okay, dan tekan ok dan tekan ok. Okay, so yang ni saya tutup lah mata. Kenapa tutup ni? Bagi sebab senang nak bagi nampak. Saya tutup dulu, lepas tu kita nak start buat masking dekat bahagian sini. Okay, so saya klik dekat pen tool. Okay, lepas tu saya boleh draft up sikit, ikut bentuk tangan ni sikit. Ni yang saya main buat ni. Okay, so kita dah ada tu, dan kita buka mata balik. Okay, lepas tu kita tekan F untuk feather, dan kita naikkan value sikit. So bagi dia ada blurry sikit ujung ni. Okay, lepas tu kita tukar kepada add. Okay, macam besar sangat, so kita kecilkan sikit.
Okay, lepas tu mungkin kita boleh doublekan dia, Ctrl D. So yang ni kita kecilkan sikit ke tengah. Okay, so kita bagi nampak yang tengah tu lebih expose daripada yang bahagian luar tu. And mungkin yang bahagian kecil tu kita naikkan sikit dia punya feather dia. Okay, lepas tu kita select dua-dua, tekan T untuk opacity. Dan mungkin kita boleh kurangkan sikit kot, dia nampak kuat sangat. Okay, so dua-dua dia ini saya tutup balik. Okay, dua-dua ni kita nak linkkan dia kepada null. Okay, sini satu lagi. Kalau tak nak tariknya, awak boleh pergi ke sini, ini kita ambil null. Kita boleh play. Okay, so apa lagi yang kita boleh buat? Kita masukkan smoke. So smoke ni awak boleh letak dia kat atas ni dan besarkan sikit. Some of the video yang saya ada dia memang alpha, macam api dia memang totally alpha. So kita tukar dia ni kan, tapi yang ni kena tukar kepada add lah, untuk hilangkan dia punya background hitam tu. So kita boleh letak kat sini, and then yang ni kita tukar kepada null, linkkan kat null kita. So bila kita play, dia akan jadi macam ni. Tracking macam lari sikit. Okay, so apa lagi yang kita boleh tambah? Saya ni ada satu masalah bila saya buat artifact saya, dia rasa perasaan macam benda ni boleh tambah, benda je pun nak boleh tambah, macam penyakit lah. Okay, lepas tu sekejap, saya rasa saya ada sekejap ni, Action Essentials ni, dia macam material untuk awak buat effects pada video. Sebagai contoh, kita ada macam saya punya laptop sekarang ni dia tengah slow gila. Okay, so benda-benda macam ni kita boleh tambah dalam video kita. Ni alpha ni, belakang ni. Kalau awak ada scene buat short film ke, ada cerita-cerita action kan, dia memang sesuai benda ni. So ni smoke, dan kita ada atmosphere, ada blood. Kalau siapa pernah tengok cerita Spartacus dulu, ada main kat HBO, so dia banyak main dengan benda-benda ni. Kenapa aku punya ni tak boleh play ni, bengang tu. So ni darah-darah keluar-keluar terpancut-pancut ni, dan cerita tu memang banyak. Okay, ni contohnya ada scene yang mana saya tumbuk muka orang, and then darah dia terpercik kena kamera. So ni benda yang kita boleh guna lah, tapi basically memang tak sesuai lah dengan shot ni. Yang saya tunjuk contoh. So benda tu adalah boleh melekat, contohnya kononnya kat kamera kita. Okay, saya ada file ni dulu kita orang purchase ni. Saya dengan kawan saya share duit berapa ratus dolar ni, tak ingat lah. So ni sesuai lah kalau korang nak buat tu. Kalau nak boleh minta dengan saya, tak masalah, saya boleh share macam ni. Cumanya saya tak boleh nak share kat dalam drive, pasal besar gila size dia. Besar gila, 10 gig ke apa size dia. Ya Allah, kenapa aku tak boleh play? Contoh ni kan, buat explosion ke apa, dia memang sesuai sangat lah. Okay, saya sebenarnya nak cari sparks, firecracker mana dia? Bukan ni, spark 1. Okay, slow spark, this one. Ini. Okay, so ni besar sangat. Saya ambil slow spark, and then saya masukkan kat sini. Okay, lepas tu kita tarik, and then kita letak dekat belakang ataupun atas touch. Blood ni buang lah. Okay, lepas tu kita tukarkan, ini tak alpha. Kita tukar kepada slow spark, tukar kepada add. Okay, kita boleh letak dia dekat sini. Okay, kita boleh besarkan sikit. Tekan R, rotate sikit, bagi dia nampak ke atas sikit. Okay,
Lepas tu kita ni kepada null. So, bila kita play dia akan something kena. Okay. Alright. So problem dia dengan video slow spark ni, kalau saya off ni, nampak ada macam dot ni. So kalau saya tekan dekat sini, dekat slow spark, dia akan off yang lain, dan dia akan tinggalkan bahagian yang kita nak je. Instead of awak tutup mata satu-satu kan, dan tinggalkan yang ni je, dia akan ambil masa lama. Kalau ada 10 layer tak apa, tapi kalau ada sampai 70 layer dan awak nak tutup satu tu memang masalah. So kita just klik ni dan kita nak fokus dekat slow spark ni. Problem dia dekat sini, bila mana bahagian bawah ni dia flat kan, so dia nampak macam nampak pelik lah. So kita pakai pen tool, make sure klik dekat slow spark, dan then kita akan nak buat fader sikit bahagian bawah ni. Okay, so kita potong sikit bahagian tengah tu. Okay, lepas tu kita tekan F, and then kita naikkan fader. Okay, so dia tak nampak terpotong lah kat bahagian bawah tadi. Tadi nampak macam flat macam tu. So ni nak mengelakkan dia nampak macam tercrop lah. So tu dah kurang nampak. Okay, apa lagi kita boleh buat? Kita boleh letak color correction. So kita pergi layer, new, dan kita ambil adjustment layer. So kita letak paling atas sekali. Lepas tu kita pergi ke color correction dan kita ambil curve. Okay, so kita boleh naikkan sikit, dan kita curvekan dia sikit, bagi nampak kontras sikit color dia. Tapi jangan kuat sangat lah. Mouse saya ni macam gila, selalu bergerak terlebih-lebih. Dan mungkin kita boleh naikkan blue color sikit, red color kita naikkan sikit. Color correction ni ikut taste orang tu lah. Kalau rasa nak macam grey yellowish sikit, so awak try main lah sampai awak dapat color yang sesuai yang awak nak. So katalah saya dah berpuas hati dengan tu, dan saya biarkan kat sini. And ada setengah orang dia suka letak black bar dekat atas dan bawah ni, so boleh try letak kalau awak nak letak. Pergi layer, new, dan kita ambil solid, kita tukar kepada black color, black bar. Okay, lepas tu saya onkan dia punya action save ni, dan kita cropkan dia. Okay, so kita pakai rectangle, dan awak boleh cropkan dia start pada sini sampai dekat sini. Okay, sini. Okay, lepas tu yang add ni kita tukar kepada subtract. So dia dapat lah konon-konon lah macam tengok widescreen punya movie kan. Tapi banyak lah dia crop kat bahagian atas ni. So kalau rasa tak suka, dia nak buang buruk lah, saya tak suka. Okay, so delete lah, tak payah je. Effect, pergi ke color correction, mungkin awak boleh ambil tint, dan awak boleh turunkan sikit amount tint tu kepada dalam 13% tu. Dia bagi nampak color grey sikit tengah video kan. Kalau rasa tak nak, dan awak boleh buang lah. Okay, ni yang sebelum, yang selepas ada. Okay, so kalau kata nak render, dan boleh terus render lah video. So itu cara dia kita untuk buat kita panggil tadi, kita nak buat object tracking. So kalau macam untuk shot ni, kita perlu track. Kalau tanya saya akan track kat satu kawasan sini dan cari satu point kat kawasan ni. Okay, so lepas tu kita akan buat yang macam tadi, kita pakai solid, dan kita tutup kawasan ni, dan kita attachkan dia kepada null. So basically awak akan dapat result yang sama lebih kurang macam tadi lah.
Okay, so itu object tracking. Macam mana pula kalau kita nak buat camera tracking, mana kita boleh letak something dekat atas tanah ni dan sebagainya. So kita start sekarang. Berapa minit dah? Saya boleh tak nak lama sangat, 30 minit. Okay, so kita pergi ke mana dah nama dia, error shot. So saya tarik kat sini. So ini yang clean shot ya, clean plate. Okay, so camera tracking ni basically dia senang nak buat dia. So first sekali awak pergi ke track camera kat belah kanan ni, kat bahagian tracking tadi, tracker. So kita tekan track camera, make sure kita klik pada kita punya video, tekan track camera. So dia akan start to analyze. Dia start analyze, nanti dia terus buat kerja korang, senang. So tunggulah dia siap. So dia nak tengok siap ke tak, tengok kat sini lah. Dia akan calculate sampai frame 250 tu dia represent 250 frame. Kalau kamera yang steady macam ni kan, dia tak ada masalah sangat sebenarnya. Dia memang akan dapat result yang okey lah. Tapi bila kamera tu ada movement yang obvious, yang contohnya awak track, awak shoot kamera atas motor, lepas tu motor tu bergerak, dia akan start kamera tu bergegar lah. Lepas tu jadi blurry, dia ada mungkin ada noise. So bila kamera macam tu, selalunya After Effects tak dapat nak track benda tu properly lah. So awak kena pakai another software yang lebih powerful. Contohnya Boju, awak boleh pakai apalagi Sync Eyes. Yang saya pakai PF Track lah, yang saya kerap pakai kalau saya ada kerja movie. Yang saya pernah buat sebelum ni memang saya kebanyakan saya pakai PF Track. Kecuali masa saya kerja dulu di Rhythm Hughes, kita orang pakai kita punya software sendiri. Okay, so bila dia dah track, dia akan ada keluar point-point macam ni. So point-point ni dia represent macam ni satu benda yang awak kena ingat. Hijau tu means tracking point dia bagus. So yang benda-benda ni dia guna tracking point ni. Dan selalunya dia akan ambil tempat-tempat yang ada kontra, color yang kontras ni, dia akan start to track. Tapi kalau yang awak tengok warna merah tu means dia punya data tracking dia tak bagus. Hijau means okay, means sangat bagus lah. So yang color antara purple biru tu saya tak sure apa sebenarnya dia nak cuba sampaikan. Tapi saya selalunya akan cari warna hijau. So saya tahu dia punya tracking point tu very steady lah. Dia punya tu, dia tak lari dan dia tak lari ataupun dia tak slide. Kadang-kadang awak nampak dia macam okey kan, tapi bila awak attach, contohnya awak attach gambar, contoh awak letak poster kat sini kan, awak letak kat sini, tapi tiba-tiba bila tengah play, tiba-tiba dia slide ke kiri ataupun ke kanan. So means data point tu tak bagus. So cari point yang mana dia berwarna hijau. Okay, so katalah saya nak letak something dekat atas sini, awak boleh nak try kat atas ni pun boleh, sini pun boleh. Ikut mana-mana yang awak rasa awak suka. So saya klik dekat point yang saya nak tu, warna hijau ni. So saya right click, saya ambil create null and camera. So dia akan ada satu null dekat sini, and then dia akan buat satu camera. So camera saya selalu letak kat atas lah. Okay, so lepas tu kita nak saya letak huruf lah, so supaya video ni akan berakhir dengan cepat. So saya nak edit pun senang ni. Mana pergi color. Okay, so saya buat dia warna putih lah, senang. Saya buat ni, saya letak nama saya. Okay, lepas tu kita kecilkan sikit. Okay, lepas tu kita tekan F4 and make sure yang objek yang kita nak masukkan kat dalam shot kita tu, kita tekan 3D layer. Okay, sorry, ini kalau dia keluar ni, maksudnya kita tengah tekan cap lock. Tekan balik cap lock, nanti dia okay. So ini on tekan 3D layer, dan kita tekan P untuk position, and then kita tekan P juga untuk track null. Okay, so sekarang ni kita nak copy dia position ni, tekan Ctrl C, dan kita pastekan dekat saya punya objek yang saya nak masukkan tu.
Okay, dan saya tekan Ctrl V. Kita nak beritahu yang kita nak position tu sama, sini kat sini sama. Okay, so Ctrl C, Ctrl V. Okay, so once kita tekan Ctrl C, Ctrl V, dia akan ada. Kadang-kadang huruf awak jadi kecil gila, tak nampak, padahal ada kat situ tau, cuma dia terlalu kecil. So awak boleh besarkan sikit. Okay, lepas tu awak tekan R untuk kita, tekan W untuk kita adjust dia punya angle dia. So boleh pergi ke sini dan saya adjust sikit lah ke Y, dan kita boleh main Z. Okay, kita tegak lagi sikit. Okay, so bila saya tekan play, so dia akan steady lah, dia akan melekat kat tempat yang sama. Okay, dia jadi macam ni pasal dia punya tracking point dia it's very good lah, the results very good. Kalau awak try pakai yang warna merah tu, confirm dia slide elok-elok kat sini, tiba-tiba lagi awak tengah play, dia beralih pergi ke tengah macam tu. So tu maksud dia tracking point dia tak bagus lah. Okay, so apa lagi yang tak kena kat sini, kita tak ada shadow tak ada. So basically bila kita ada objek dan kita kena selalu ada shadow lah. So kita Ctrl D, duplicate. So yang bahagian bawah ni akan represent as shadow. Lepas tu saya tekan W dan saya turunkan dia, buatkan dia jadi shadow. Okay, so dia punya colour dia, mana colour? So, colour dia saya nak tukar ikut colour shadow ni. Okay, lepas tu kita tekan T, turunkan sikit dia punya opacity dia. Lepas tu mungkin kita boleh blurkan sikit, since kat sini pun blur. So awak kena tengok objek sekeliling. So shadow dia lebih macam arah ke sini kan. So kita boleh buat macam tu lah. Okay, lepas tu kita pergi ke blur and ambil Gaussian blur. Dan awak boleh naikkan sikit dia punya blurry ni. Okay, so bila kita tekan play, dan kita akan dapat result macam ni. Okay, so ini cara dia. Kadang-kadang kalau kamera tu nampak bergerak laju ataupun difficult to track, dia akan ambil masa lama sikit untuk analyze. Means yang tadi tu yang saya tekan track kamera kan, dia start analyze je. Dia depends pada shot. Ada shot dia cepat, kalau dia tahu shot tu very steady, dia punya movement dia selalu cepat sikit. Kalau dia macam susah nak track kan, dia akan ambil masa yang agak lama sikit lah untuk track. And juga dia tengok pada korang punya spec laptop. Dia tu kalau jenis yang slow tu, dia akan jadi slow lah. Okay, so ini je. Ada dua benda yang saya ajar ni, satu object tracking and satu lagi kita buat camera tracking. So untuk benda yang awak perlu submit, saya nak awak submit ini je lah. Okay, yang ni awak boleh try buat. Saya cadangkan buat lah, dah lalang kita dah ajar kan. So buat je benda tu untuk awak punya practice awak. Tapi tak perlu submit. Okay, just submit the hand ni lah. Okay, sampai sini saja. Thank you. Assalamualaikum.